Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksudnya tentang ujung cerita, kita akan bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan, akan adakah lagi yang sepertimu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan, lagu pembukaan daripada Alfian and Friend untuk siaran 31 Disember 2022 bersama kami bertiga. Ada kelainan hari ini di dalam WHI. Apa pun kami harapkan kalau anda tengah ke mana-mana lokasi sekarang ni, mungkin ada yang nak pulang ke kampung, nak sambut tahun baru bersama dengan mereka di kampung halaman, berhati-hati di jalan raya. Ataupun kan Sugi, mungkin yang daripada kampung tu nak pulang ke bandar. Sebab maksudnya esok di beberapa negeri ataupun bagi sesi persekolahan A, mereka akan memulakan sesi persekolahan kan. Mungkin ada yang tengah tak kapur kasut, tengah hitam, tengah gosok baju anak, ada macam-macam aktiviti yang dilakukan hari ini pada 31 Disember 2022 merupakan hari terakhir untuk tahun 2022 ni. Dan pastinya hari terakhir ni saya kira bukan saya, Fiza dan juga Sugi saja menarik nafas lega. Kita berjaya menghabiskan sepanjang 2022. Pastinya banyak warna-warni, pahit, manis yang kita lalui, dan harapnya semangat positivity itu kita bawa untuk tahun kehadapan lah. Lebih banyak lagi kejayaan yang mungkin kita boleh ciptakan. Alhamdulillah. Dan kita tarik nafas panjang-panjang sama-sama. Tarik nafas. Kerana kita bertuah juga, kerana kita masih lagi hari ini sihat, masih lagi sampai ke hari terakhir tahun 2022 ini. Tapi bagi anda penonton-penonton, mungkin anda ada perbezaan-perbezaan atau pemahaman yang berbeza kan. Kata orang setiap tahun ada azamnya. Ada orang azam tu bertukar-tukar setiap hari.
Ada orang azam itu mungkin ada jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang serta pencapaian-pencapaian yang ingin anda imbas kembali sepanjang tahun ni. Betul. Dan semalam Fatin bertanya kepada saya apa antara azam saya buat tahun 2023. Tempoh hari Uyaina pun tanya dan saya berkata yang saya ni jenis yang go with the flow. Tetapi semalam saya fikir balik, go with the flow. Okey, high five. Tapi kan Fiza dan Fatin, bila saya fikir balik, mungkin bukan azam lah, tapi apa yang saya inginkan adalah ketenangan dan orang di sekeliling saya untuk bersama saya, untuk mencipta lebih banyak momen bersama dengan insan-insan tersayang. Itu penting. Sebab itu yang pernah juga saya kongsikan. Kadang-kadang kita cakap tentang azam ataupun keinginan ataupun impian ni, ada yang boleh kita kecapi dalam masa yang singkat, tapi ada juga yang sebenarnya kita kena kecapi dalam tempoh masa yang panjang dengan perancangan teliti, ataupun ada dalam impian-impian kita tu bukan keputusan tu kita boleh buat sendiri. Dia melibatkan orang-orang di sekeliling ataupun mungkin kita nantikan apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi bukan kita saja, Fatin. Penonton-penonton kita juga ada sesuatu yang ingin terus dikongsikan bersama dengan kita. Ya, kita nak dengarkan kata orang ramai apa agaknya perancangan mereka ataupun azam mereka untuk tahun hadapan ataupun cerita mereka sepanjang 2022 ni. Jom dengarkan. Untuk pengalaman buruk tu tak adalah buruk, tapi pengalaman yang macam orang kata a bit struggle. Sebab ada MCO kan sebelum ni, so macam kena VSS. So after VSS tu struggle sikit lah nak cari tempat kerja. So dalam timeline tu kerja apa pun, tapi alhamdulillah this year New Year dapat kerja baru yang kerja sekarang ni. 2022 kalau ikut banyak yang membahagiakan lah. Membahagiakan dari yang sedih sebenarnya. Kalau nak cerita pasal bahagia tu, ada banyak isu, tapi yang terlampau bahagia tu biarlah rahsia. Wah, terlampau rahsia. 2022 ni dia nak kata yang sedih sampai tak boleh nak bangun betul tu tak adalah, tapi dia macam ada satu tahap tu dia macam dia bersambung dengan kejadian sebelum-sebelum ni. So macam I used to be retrenched sebabkan PKP. So macam I tried to make my own business tapi dia macam tak boleh pergi jauh. So alhamdulillah nasib baik bos saya panggil balik kerja. Itu I rasa macam satu benda yang naikkan balik semangat saya untuk sambung hidup. Sebab kita macam bila PKP kita rasa down gila. Macam bila dapat balik kerja, dapat stand up balik, tu okey lah. Pengalaman untuk tahun 2022 ni adalah saya tak sangka yang saya akan ada baby lagi. Itulah dia. Itu dia, terukir senyuman kan bila kita bercakap mengenai antara pencapaian kita sepanjang tahun 2022. Saya pasti bukan penonton di rumah sahaja, kita sendiri kan rata-ratanya masing-masing ada juga. Kalau tak banyak tu sikit lah kan. Kalau orang bercakap mengenai azam tahun depan tu, kadang-kadang kita bangun pagi pun kita dah berazam untuk hari keesokan harinya. Betul tak? Dan tapi kalau kita cakap tentang imbasan atau kenangan ini, dia bukan saja tentang kejayaan, tapi apa yang berlaku sebenarnya dalam sorotan kehidupan kita sepanjang setahun ini. Ada dukanya, ada tika gembiranya, ada pengalaman-pengalaman dan juga kenangan-kenangan yang tak dapat kita lupakan ataupun kehilangan insan-insan yang kita sayangi. Ya, itu yang membuatkan hidup kita ini lebih menarik lah kan. Perlu ada segala-galanya. Kalau happy sahaja sepanjang tahun itu mungkin agak boring. Tak challenging lah. Tak challenging. Sebab kalau macam masakan pun kan, kalau masakan pun kalau kita masak asam pedas kan kena ada rasa pedasnya, asamnya, manisnya, masamnya. Begitu juga dalam kehidupan, itu analoginya. Tapi banyak lagi nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Seperti biasa, kalau ada sebarang pengalaman ataupun komen anda, boleh kongsikan di Facebook kami dan juga kongsikanlah apa agaknya kenangan manis anda sepanjang 2022 ini bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Imbasan 2022 sekejap sahaja lagi, jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita Hari ini telah pergi mentari tak bersinar lagi, entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku.
rindu. Dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu. Hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Tentang rindu daripada Alfian and Friend. Bila kita cakap tentang ataupun kita dengarkan bait-bait lirik lagu itu tadi, ini juga mungkin mengambil kerinduan bagi anda yang sepanjang tahun 2002 ini ada kehilangan insan-insan yang anda sayangi. Dan kita bercakap tentang kenangan dan cipta kenangan ini, setiap hari kita pastinya ingin mencipta kenangan ataupun momen-momen yang terindah bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Sebab kita tak nak bila kita dah kehilangan seseorang itu, barulah kita rasa macam menyesalnya kita tak luangkan waktu bersama. Kadang-kadang kawan-kawan ajak keluar makan, kita macam kita tak pergi kan. Ada cahal kan. Jadi itu antara pergi yang paling penting sekali kita dengan keluarga kita lah. Dan bukan sahaja tentang kerinduan ini, tetapi tentang kejayaan juga. Betul. Tapi kan Fiza, bila kita bercakap mengenai kejayaan, mungkin ramai dalam kalangan yang sedang menonton sekarang ni, persepsi mengenai kejayaan ni adalah sesuatu yang megah, yang besar dan segalanya. Tetapi sebenarnya mungkin kalau kita boleh ubah persepsi dan definisi kita, kejayaan ni kalau setiap pagi kita bangun dan kita rasa lega dan tenang, itu pun satu kejayaan sebenarnya. Boleh tak kalau saya nak katakan, mungkin dari setiap daripada kita ini mempunyai definisi kejayaan yang berbeza-beza. Ada orang mungkin dimerasakan bahawa kalaulah pencapaian di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, itu satu pencapaian yang besar, tentunya betul. Tapi bagi anda penonton-penonton, mungkin bagi anda yang hari ini hasil jualan anda habis dijual, itu juga satu kejayaan. Anda berjaya bangun awal daripada sebelumnya, itu juga satu kejayaan. Betul. Tapi saya nak tanya juga kepada Sugi kan, untuk sepanjang 2022 ni, kalau saya tengok Sugi pernah pergi melancong seorang-seorang, itu salah satu kejayaan mungkin. Saya kira itu antara kejayaan atau pencapaian achievement saya buat tahun ni. Sebab saya pernah, saya memang azam saya untuk pergi melancong secara solo, dan tahun ni saya sempat membuatnya. Jadi okeylah, happy lah. Itu pencapaian, orang kata bucket list yang dah berjaya dicapai lah. Tapi kan kalau macam saya pula kan, untuk kejayaan tu kita ada belajar sesuatu daripada apa yang kita rancang, kadang-kadang tak menjadi. Itu kejayaan untuk kita menerima pembelajaran ataupun pengalaman baru. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan, tapi kita nak kongsikan dahulu antara viti-viti kejayaan yang kita perolehi ataupun yang memberi inspirasi sepanjang 2022 ini. Silakan. Kejayaan wanita-wanita kelahiran Malaysia di persada dunia pada tahun 2022 sememangnya tiada tolak bandingnya dengan kaum lelaki. Wanita-wanita hebat ini terdiri daripada wanita dari pelbagai jenis peringkat umur serta pencapaian dalam pelbagai jenis bidang. Antaranya Dr. Farah Syahira Roslan yang telah memperkenalkan penggunaan hijab pakai buang di bilik pembedahan di Hospital United Kingdom, sekaligus telah dicalonkan dalam British Muslim Award 2022. Selain itu, atlet jiu-jitsu negara Cassandra J. Poyong dan Lee Ai-jin telah beroleh kejayaan memenangi pingat emas di Las Vegas, dan ianya dianggap sebagai hadiah istimewa buat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Ditambah pula dengan pencapaian pegawai Kadet Kanan PKK Janusha Balakrishnan Butiah telah mengharumkan nama Malaysia apabila terpilih sebagai pegawai wanita pertama Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berjaya menamatkan program ijazah pengajian dan latihan pententeraan di Akademi Tentera Laut Amerika Syarikat United States Naval Academy USNA selama 4 tahun. Seterusnya, di dalam bidang politik pula,
Beberapa calon menteri wanita telah dipilih bagi membantu menerajui kepimpinan negara dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan seperti YB Dr. Zaliha Mustafa yang juga merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai Menteri Kesihatan Malaysia, YB Hannah Yuh sebagai Menteri Belia dan Sukan dan YB Dr. Zalina Osman Said sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Ternyata wanita boleh mengharumkan nama Malaysia dengan pencapaiannya yang tersendiri, di mana wanita juga mampu berdiri setanding dengan golongan lelaki dalam setiap bidang. Itu dia sangat memberikan inspirasi kepada kita, sama ada anda dah tahu ataupun yang belum tahu. Mungkin ini sikit sebanyak memberi semangat baru untuk anda. Tak payah tunggu tahun depan 2023. Kita boleh bangkit dengan menghasilkan kejayaan dengan cara kita sendiri. Betul. Setuju. Dan pastinya seperti yang saya katakan tadi, Fiza dan Fatin dan juga penonton, hidup kita, life is life. Tempoh hari saya dengar satu video di Instagram. Lelaki ni berkata yang life is life. Siapa yang berkata yang life ini, hidup kita ni harus sentiasa happy sahaja. Kalau kita boleh menerima kegagalan kita seperti mana kita menerima kegembiraan kita, memang hidup ini akan jadi lebih menarik dan indah sebenarnya. Kita nak kongsikan tentang asam garam, apa yang berlaku sepanjang tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan juga bersama dengan seorang artis ataupun selebriti ini yang sememangnya boleh saya katakan antara buah hati dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang sudi bersama dengan kita dalam talian ketika ini, kita bersama dengan Nat Zainal. Apa khabar? Hai Nat. Hai Nat. Alhamdulillah. Okey Nat, mungkin Nat boleh kongsikan. Hari ini sebenarnya kita nak kongsikan tentang imbasan tahun 2022 kan. Boleh tak Nat kongsikan sedikit tentang cabaran, kenangan manis dan juga mungkin ada kenangan-kenangan pahit untuk dikongsikan sepanjang tahun 2022 ni? Wow. Tahun 2022 saya rasa untuk dari segi kerjaya saya alhamdulillah saya telah diberikan orang kata peluang dan ruang yang banyak dalam drama-drama yang orang kata memang mendapat sambutan, alhamdulillah, mendapat karya-karya yang terbaik. Cumanya orang kata dari segi personal life tak seindah itulah. Cumanya saya rasa hidup ni kena balance, kan? Ada yang happy, ada yang tak happy. Orang kata tahun 2022 mungkin dari segi rezeki alhamdulillah, tapi namun dari segi kesihatan tu tak berapa baik. Tapi kita sekarang ni dalam proses recovery dan saya anggap itu sebagai orang kata ujian dan peringatan untuk saya jaga kesihatan saya lebih baik lepas ni. Dan jangan ambil mudah walaupun kita sibuk mengejar orang kata inilah mencari rezeki ni untuk anak-anak, tapi kita masih perlu sayang diri sendiri. Itu pengajaran yang saya dapatlah dalam 2022 ni. Okey, pastinya itu perjalanan Nat sendiri kan, dan saya yakin untuk 2022 itu memberi semangat juga untuk Nat untuk bangkit untuk 2023 dan memperbaiki segalanya, orang kata mencantikkan dari segi karier Nat, anak-anak dan sebagainya. Apa pula perancangan untuk 2023 Nat? Saya merancang untuk memperbaiki kualiti hidup, menjaga kesihatan, melebihkan masa untuk keluarga dan insyaAllah nak menceburi bidang perniagaan dengan lebih serius dan mungkin akan melibatkan diri dalam penerbitan, mungkin insyaAllah. Amin. Amin. Alright. Dan daripada apa yang Nat kongsikan, saya boleh katakan yang Nat dalam fasa yang orang kata reflect, dia pause, dia stop, dia reflect, refresh dan renew. Ya Nat, dan mungkin Nat boleh kongsikan mantra yang Nat akan bawa untuk tahun 2023 ataupun memang satu mantra ni lah yang Nat gunakan sepanjang tahun ini. Self-love. Self-love. Nice. Itu penting kan, self-love. Tapi bila kita bercakap tentang beberapa jam saja lagi sebelum kita masuk ke tahun 2023 dan beberapa jam saja lagi sebelum kita nak menghabiskan untuk tahun 2022 ni kan Nat kan, selain daripada self-love ni, sebenarnya kita juga perlu menghargai mungkin insan-insan yang kita sayangi di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita. Betul tak Nat? Jadi bagaimana Nat merasakan bahawa ini semua sangat penting? Ada orang dia nak tunggu tahun yang baru dia nak pasang azam yang baru. Tapi rasanya kadang-kadang kita tak perlu tunggu tahun yang baru, tapi kita perlu memperbaharuinya setiap hari. Apa pendapat Nat? Ya, bila ada macam saya sendiri ada insiden-insiden macam ni, kadang-kadang dia membuatkan kita terjaga kan. Jadi kita akan mula appreciate segala yang ada di sekeliling kita. Macam saya sendiri, pengalaman saya duduk
di hospital selama sebulan, tak dapat jumpa siapa-siapa yang saya suka duduk di ICU, membuatkan saya bila keluar ni lebih menghargai makanan yang pernah saya buang dulu. Orang-orang yang pernah kata tak nak pengajaran tu untuk kita. Kadang-kadang kita take things for granted. Betul. So segala benda-benda yang buruk yang berlaku ni kadang-kadang adalah bertujuan untuk menyedarkan diri kita. Kan? So secara tak langsung membuatkan kita lebih menghargai mereka-mereka yang sebenarnya berada di sekeliling kita yang kita tak sedar. Mereka sangat-sangat memerlukan kita dan pada masa sama sebenarnya kita pun memerlukan mereka. Betul. Anak-anak sihat, Nat? Im dengan Som? Sihat. Dia tengah teman dia orang tengok wayang. Minta maaf lah kacau waktu Nat. Nat, bila ada sesuatu perkara yang berlaku, khususnya dari segi kesihatan Nat yang berlaku baru-baru ini, rata-rata bukan sahaja ahli keluarga, sahabat-sahabat terdekat, malahan seluruh rakyat Malaysia rata-rata turut sama mendoakan kesejahteraan Nat dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang juga ingin Nat sampaikan. Kadang-kadang kita tak tahu kan yang dalam keadaan-keadaan tertentu rupanya ramai orang yang akan sentiasa terus menyayangi dan menyokong kita, Nat. Ya, sebenarnya saya sendiri tak tahu apa yang terjadi. Dan bila saya buka mata dan saya ada nurse yang tunjuk betapa ramai rakan-rakan sahabat seperjuangan yang datang ke hospital, rakyat Malaysia yang mendoakan, saya amat terkejut dan rasa dihargai, rasa terharu. Orang kata sebenarnya saya rasa saya baik ni pun berkat daripada doa. Kalau tak ada doa-doa yang sayang saya ni, saya takkan sembuh. Sebab doa tu orang kata dimakbulkan kan. Orang-orang yang sayang kita ni dia berdoa bersungguh-sungguh nak kita baik. Jadi saya nak ucapkan terima kasih yang teramat sangat sebab dengan doa-doa tu saya kembali orang kata sihat dan saya tak mampu balas lah. Nat, jadi awak sangat-sangat bertuah Nat, ramai yang menyayangi Nat Zainal dan Nat saya nak tanya ada apa-apa yang tahun ini Nat tak sempat nak buat tetapi nak buat tahun hadapan, mungkinlah ada nak belajar bahasa baru ke, nak pergi kelas mungkin apa-apa kelas ke, bungee jumping ke, ada tak Nat? Saya sebenarnya nak belajar writing. Saya nak script. Itulah saya punya plan. Sebenarnya writing and macam saya cakap tadi lah business, so tapi kita tengah ongoing lah. Kita tengoklah apa yang kita nak buat. Okey. Mungkin ada sesuatu yang ingin nak sampaikan kepada peminat, penonton-penonton wanita hari ini sebelum kita berpisah untuk sesi hari ini. Ucapan tahun baru mungkin? Ya, saya ingin pertama sekali mengucapkan terima kasih. Tadi sebentar tadi saya dah cakap atas doa-doa anda semua. Keduanya, jangan lupalah kita masuk tahun baru ni, kita ubah apa yang rasa buruk dalam diri itu, kita ubah perlahan-lahan, okey? Jangan terlampau drastik, jangan push yourself, tapi orang kata amalkan konsep self love tu, apa pun utamakan diri sendiri, dan kalau kita tak utamakan diri sendiri, macam mana kita nak orang kata jaga orang yang kita sayang. Betul. Okey? So jaga diri sendiri. Okey, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih. Saya sebab sebab hari-hari nak tunggu berita Nat dah bangun ke belum. Alhamdulillah hari ini dapat sebenarnya bila saya dapat teks daripada Nat tu saya dah cukup gembira. Tapi hari ini dapat lihat Nat sebegini, alhamdulillah. Nak jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Nat. Terus kuat semangat berjaya. Jaga diri. Kira salam keluarga. Terima kasih, Nat. Okey, itu dia. Saya kira Nat Zainal mempunyai semangat yang luar biasa. Kan kalau kita melihat kepribadian beliau sekalipun, apa yang diuji cabaran sepanjang 2022 ni, beliau bangkit, kalau orang cakap fighter lah. Dan saya suka apa yang Nat katakan tentang self love ni. Ini mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang kadang-kadang when you are orang kata ni menjadi tunggak kepada sesuatu perkara, kadang-kadang kita terlalu menjaga ataupun mementingkan orang di sekeliling kita sampai kita terlupa untuk jaga tentang diri kita. Itu yang paling penting. Apa yang nak katakan tu sangat-sangat betul. Untuk kita menjaga orang lain, kita memang kena jaga diri kita. Cuma kadang-kadang kita terlupa kerana kita merasakan bahawa diri kita kurang penting. Orang kesejahteraan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan orang di sekeliling kita tu lebih penting berbanding diri kita. Itu yang kita selalu fikirkan. Setuju. Saya sering kali mengingatkan mak saya yang tidak mengapa kalau awak selfish. Selfish tu bukan benda yang buruk.
Awak perlu selfish untuk jaga diri awak dahulu sebelum awak boleh jaga mereka di sekeliling. Okey, baik. Itu berkaitan dengan self-love, kejayaan, penerimaan, acceptance, kita nak refresh dan renew dan sebagainya. Tapi dalam pada masa yang sama, tahun 2022 ini, Fiza dan Fatin, banyak benda yang viral. Awak nak tahu tak apa yang paling viral sampai hari ni? Kat WHI, dua rakan saya tergelak-gelak sampai tak boleh berhenti. Tadi dah sedih, ni nak gelak pula. Okey, kami nak kongsikan kepada anda apa yang tular sepanjang tahun 2022 ini. Jangan gelak. Tahun 2022 kini sudah berada di penghujungnya. Yang pasti, tahun 2022 membawa pelbagai peristiwa yang memberi impak kepada seluruh rakyat Malaysia. Tidak ketinggalan juga dengan peristiwa viral yang mewarnai masyarakat di Malaysia pada tahun ini. Pengumuman sambutan Aidilfitri pada tahun ini ternyata mengejutkan banyak pihak disebabkan ramai tidak menjangkakan situasi tersebut. Susulan pengumuman tersebut, ramai yang menjadi kelang kabut kerana belum sempat membuat persiapan raya termasuk membeli barangan mentah, mengemas rumah dan juga pulang ke kampung halaman. Meskipun begitu, sambutan Hari Raya masih disambut meriah, malah ianya menjadi tular di laman media sosial walaupun persiapan akhir dibuat secara mengejut. Tanggal 31 Ogos 2022, Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan ke-65 dengan penuh meriah oleh rakyat Malaysia. Perarakan Hari Kebangsaan yang disertai oleh beberapa kontijen melibatkan lebih 20,000 peserta dan 437 aset darat dan udara. Sambutan yang diadakan di Dataran Merdeka itu telah mendapat perhatian dengan ketibaan kontingen Barisan Hadapan COVID-19 terutama anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. 19 anggota bomba yang terlibat menaiki beberapa buah truk bomba menjadi tumpuan dalam perarakan pada hari tersebut. Wanita hari ini. And melted, I felt right through cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn, and to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. Cannot wait. I'm yours. Hey, hey. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Be sure this is our fate. I'm yours. Scooch over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my time in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew near fast and I left. I guess they said no better reason to read yourself
sell our vanity and just go with the Saya season. teringat kembali zaman remaja saya. Zaman sekolah. Ya, lagu ni keluar. Dan saya suka. Remaja lah masa tu. Saya remaja lah. Bukan sekolah. Dah habis sekolah dah. Betul-betul imbasan kenangan lama mengisi jiwa ni. Dan saya suka part lirik lagu tu. Look into your heart and you'll find love. Ya, dan apa yang boleh saya kongsikan sebenarnya untuk sepanjang tahun 2022 ni, apa yang kita nak sebenarnya adalah love tu kan. Sama ada dengan kawan ke, dengan diri sendiri, dengan keluarga. Apa yang kita perlukan adalah kasih sayang, barulah dia beri kita semangat yang luar biasa. Seterusnya boleh menghasilkan kejayaan-kejayaan. Betul-betul. Love tu penting. Cinta diri sendiri, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada orang sekeliling dan keluarga. Kalau kita cinta, kita positif, kita juga akan memberikan aura yang positif itu kepada orang di sekeliling kita. Dan cakap tentang cinta ini kan, ada orang yang cintanya tak kesampaian. Ada orang yang tunggu-tunggu cinta tak sampai-sampai. Ada juga saya baca di komen dia katanya Azam tak tahu nak kahwin tapi tak jumpa jodoh. Tak apalah, itu bukan orang kata kerja kita kan. Kita berdoa dan berusaha, tapi kalau belum sampai masanya kita sabar dulu tau. Tetapi kami nak kongsikan sesuatu yang menarik juga kepada anda, yang mana sepanjang tahun 2022 ini ada ramai juga dalam kalangan artis-artis di Malaysia dan juga selebriti ini yang berjaya menamatkan zaman bujang mereka. Antaranya adalah rakan kami juga, Uyaina, yang sudah berkahwin. Ada anak juga tahun ini, nama anaknya Raja Urhan. Ramai juga rakan selebriti yang telah berkahwin dan juga menimang cahaya mata pada tahun ini. Awak yang kedua tahun depan? Awak doakan. Amin. Kami akan doakan. Amin. Okey, kalau kita nak tahu ramai lagi kan sebenarnya siapa agaknya gerangan artis-artis yang melangsungkan perkahwinan, jom kita saksikan VT yang disediakan. Silakan. 2022 turut meninggalkan kenangan manis apabila majlis perkahwinan kini boleh kembali diadakan. Awal tahun 2022 menyaksikan Heliza Helmi dan Datuk Seri Mahathir Badruzaman melangsungkan perkahwinan. Selain itu, pasangan yang telah diijab kabul sepanjang tahun 2022 adalah Zulin Aziz dan Farhan Nurzaini, Wani Hasrita dan Muhammad Al-Adib, Sharifah Amani dan Said Sana Rashid, Mas Idayu dan Muhammad Sufian Isa, Najwa Latif dan Aqua Arifin, Adam Lee dan Sweet Kismina, Syifa Melvin dan Safawi Rashid, Rin Rahim dan Ahmad Nur, Anita Baharum dan pasangan, serta ramai lagi pasangan artis yang lain. Setelah hampir 4 tahun hidup solo, Fanida Imran juga antara artis tanah air yang telah melangsungkan perkahwinan bersama seorang jurutera, Arif Abdillah Idris, pada 7 Julai. Manakala, bagi pasangan yang baru saja menimang cahaya mata pula, pastinya pengakhiran tahun 2022 juga dapat menyuntik kebahagiaan, terutamanya buat yang pertama kali bergelar ibu. Antara artis wanita yang pertama kali menimang cahaya mata adalah Niloufar, Ernie Zakri, Mira Filzah dan Elisha Sanda. Kelahiran Bilal, cahaya mata Niloufar dan pasangan Piyu Riz telah menjadi tumpuan peminat-peminat industri tanah air. Selain itu, berita kelahiran anak Ernie Zakri dan pasangan Syamel turut dinanti-nantikan peminat. Ernie melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Nur Kaula Soleha pada 22 Februari. Bagi rakan-rakan artis yang telah melangsungkan perkahwinan mahupun menimang cahaya mata buat pertama kali, pengalaman manis ini pastinya akan dijadikan sebagai penutup tahun yang terindah buat mereka. Kita harapkan kebahagiaan tu terus hingga ke anak cucu kan, yang mana masih lagi menunggu, belum lagi rezeki tu tak ada masalah. Macam Fiza cakap kan, kita terus berdoa. Kenapa gelak? Kita terus berdoa, insya-Allah. Awak cakap macam Fiza cakap, awak tak kata macam Fiza. Tidaklah awak. Saya tak sampai hati saya tu. Tolong jangan start gelak. Okey, bila kita cakap tentang rasa cinta ni tadi kan, kita doakan semoga rasa cinta, kasih sayang dan juga rindu yang ada saat diijab kabulkan itu akan terus kekal hingga ke akhir hayat, sampai dah ada anak, bercucu dan sama-sama dapat melihat anak-anak dan cucu-cucu ini membesar dan sebagainya. Betul. Dan itulah juga yang akan terus menjadi kenangan dalam lipatan sejarah kita. Betul. Dan mungkin ramai dalam kalangan anda juga telah mendapat ahli keluarga yang baru tahun ini. Tahniah kami ucapkan. Mungkin ada nak kongsikan gambar cucu ke anak anda, boleh sahaja kongsikannya bersama dengan kami. Dan bercakap mengenai momen-momen bersejarah ni Fiza dan Fatin, tidak kurang juga peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlangsung di negara kita pada tahun ini.
ini banyak yang berlaku. Antaranya saya rasa sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini cukup gilang gemilang. Saya tak sempat ke Dataran Merdeka, tapi apabila kita lihat tu kita rasa patriotisme itu wow, sangat-sangat menyentuh hati saya lah. Dan yang paling saya rasa menarik perhatian apabila tentang undi 18 yang dimulakan pada tahun ini dan juga tentang peristiwa yang berlaku selepas pilihan raya. Kita saksikan dalam sorotan ini. Berbaki kurang 24 jam sahaja sebelum menyambut kedatangan Tahun Baru, terdapat banyak lakaran peristiwa negara yang berlaku sepanjang tahun 2022. Setelah hampir 2 tahun Hari Kemerdekaan Negara disambut secara sederhana dalam norma baharu, tahun ini sambutan Hari Kebangsaan 2022 kembali diraihkan dalam suasana yang meriah dengan kehadiran lebih 100,000 rakyat Malaysia di Dataran Merdeka. Dalam pada itu, pentas politik negara tahun ini juga menyaksikan pelbagai peristiwa bersejarah telah berlaku. Kelayakan mengundi pada usia 18 tahun iaitu undi 18 pada pilihan raya umum ke-15 tahun ini menjadi sejarah buat Malaysia apabila melayakkan golongan muda berumur 18 tahun untuk mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya buat culung kalinya. Selain itu, pilihan raya pada 19 November lalu juga memperlihatkan keputusan Parlimen tergantung dan pembentukan kerajaan perpaduan diwujudkan kerana buat pertama kalinya tiada parti atau gabungan yang berupaya menang dengan majoriti mudah bagi membentuk kerajaan baharu. Pembentukan kerajaan perpaduan juga telah menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 setelah 5 hari rakyat Malaysia berteka-teki siapa yang bakal mengemudi Malaysia bagi tempoh 5 tahun. Justeru, dapat kita lihat apa yang berlaku pada tahun ini pasti menjadi satu memori dalam lipatan sejarah Malaysia yang akan diingati oleh seluruh rakyat Malaysia. Itu yang kita kecapi sepanjang tahun ini, antara peristiwa-peristiwa bersejarah dalam lipatan tahun 2020 ini. Selain daripada peristiwa-peristiwa bersejarah itu dari awal tahun sampailah ke hujung tahun ini, tidak terkecuali juga daripada tragedi-tragedi yang turut melanda negara. Dan kita juga nak kongsikan sesuatu tentang tragedi ini. Kalau kita lihat yang baru-baru ini pastinya kita pun sudah tahu mengenai tragedi Tanah Runtuh. Tapi apa yang penting, Fiza, Fatin dan penonton, daripada apa yang berlaku ini kita bangkit semula, kita cari kekuatan untuk meneruskan hidup kita. Itu yang sering kali kita dengar orang berkata life goes on. Tidak mudah tetapi kita harus cuba. Dan tragedi-tragedi ini juga secara tidak langsungnya memberi kita pelajaran lebih untuk berhati-hati dan juga dia menyatukan juga. Kadang-kadang secara tidak langsungnya empati kita tu bertambah kan, melihat dan juga kita bersimpati dengan mangsa-mangsa. Dan kami terus nak kongsikan antara rangkuman tragedi-tragedi sepanjang 2022. Saksikan. Sedar tak sedar, tahun 2022 sudah hampir ke penghujung dan bakal melabuhkan tirainya. Meskipun negara berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan sebelumnya, namun tahun 2022 pastinya akan dikenang dalam lipatan sejarah buat semua sebagai tahun permulaan baharu selepas pandemik COVID-19. Ambang 2022 dibuka dengan suasana pilu apabila 40 buah rumah hangus dijilat api di Kampung Sungai Buaya, Jalan Tawau Lama Sabah. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 12.30 malam itu telah mengorbankan sepasang suami isteri, Saiful Rosli, 32 tahun dan Jumaidah M. Cidah, 36 tahun, manakala 7 lagi mangsa melecur di badan. Kemudian, pada 24 Februari 2022, Terengganu dilanda banjir yang melibatkan 11,000 mangsa, di mana Kemaman merupakan daerah yang paling teruk terjejas. Tidak berakhir di situ. Tanggal 14 Julai 2022, rakyat Malaysia sekali lagi diselubungi duka apabila nahas melibatkan 29 buah kenderaan di Jalan Kemuting, Pasir Putih, Kelantan. Nahas mengorbankan seorang ibu tunggal manakala anak lelakinya yang berusia 10 tahun
hilang sebelah kaki kanan. Satu lagi tragedi yang mengejutkan apabila kampung Iboi di Baling, Kedah dilanda kepala air dan banjir lumpur pada 4 Julai telah mengakibatkan 3 terkorban dan beberapa buah rumah hanyut di bawah arus. Kemudian, sekali lagi, kampung Iboi dilanda kepala air pada 28 Julai. Sebelum berakhirnya tahun 2022, negara sekali lagi digemparkan dengan berita yang menyayat hati apabila satu kejadian teror runtuh berlaku di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm, Batangkali pada 16 Disember lalu. Ini merupakan kejadian kedua terbesar negara selepas runtuhan kondominium Highland Tower pada tahun 1993. Tragedi yang berlaku pada jam 2.30 pagi itu mengakibatkan seramai 92 mangsa dan 31 nyawa terkorban, termasuklah kanak-kanak. Situasi di luar jangkaan ini telah mendapat liputan meluas di seluruh negara dan membabitkan beberapa agensi penyelamat. Dalam pada masa yang sama, beberapa negeri di Malaysia turut dilanda banjir, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Johor dan Sarawak. Diharap tahun 2023 yang bakal menjelang dapat memberi sinar baru buat negara kita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami bertiga dalam Imbasan 2022 di Wanita Hari ini. Dan pastinya kita nak kongsilah, kalau tadi kita dah kongsikan tragedi antara suka duka kan viti-viti sepanjang 2022 ni, dan ini mungkin kita nak kongsikan juga berkenaan dengan kami di Wanita Hari ini, projek Wanita Hari ini. Ya, ini yang kami lakukan sebenarnya yang dalam masa yang sama untuk menghargai anda, penonton-penonton yang sentiasa memberi sokongan kepada kami di Wanita Hari ini tanpa mengira waktunya, dan ini masa yang diberikan dengan kerjasama anda juga. Kita berpeluang untuk menyantuni mereka yang memerlukan. Kita mulakan dengan mereka yang dilanda banjir pada awal tahun lalu sehinggalah ke Hari Raya, Sugi. Ya, jadi apa kata sama-sama kita saksikan apa yang sempat kami laksanakan bersama dengan anda ini. Jom kita saksikan. Jom. 2022 bakal ditinggalkan dengan kenangan. Di Wanita Hari ini turut diadakan beberapa projek dan acara. Antara aktiviti yang telah diusahakan oleh tenaga kerja Wanita Hari ini termasuklah projek WHI Kongsi dan juga pertandingan Pulut Kuning. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada penonton-penonton Wanita Hari ini, seluruh rakyat Malaysia yang sememangnya sangat prihatin, sangat penyayang, yang turut serta bersama dengan kami untuk kempen WHI Kongsi. Projek WHI Kongsi adalah projek yang julung kalinya diadakan oleh Wanita Hari ini setiap kali bulan Ramadan. Tahun ini, sekali lagi produksi WHI dengan sumbangan orang ramai dan persatuan badan bukan kerajaan NGO yang bermurah hati memberi sumbangan barangan Hari Raya seperti baju raya, bahan masakan untuk Hari Raya, kuih raya dan beberapa barangan lain. Sumbangan yang berjaya dikumpul telah diagihkan kepada Rumah Anak-anak Yatim Sentuhan Rohani, Petaling Jaya, Rumah Anak Yatim Suci Rohani, Bandar Utama dan Pusat Penjagaan Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas Puchong. Bersempena dengan ulang tahun TV3 yang ke-38 pada Jun lalu, tim Wanita Hari ini dan Malaysia Hari ini berkolaborasi mengelolakan pertandingan Pulut Kuning berhias di mana ratusan penyertaan telah diterima oleh pihak produksi. Namun, hanya 11 yang layak ke peringkat akhir. Nur Sheila Abdul Rahman telah dinobatkan sebagai pemenang dan sekaligus membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,800. Selain itu,
Dalam sambutan ulang tahun ini juga, wanita hari ini turut memaparkan cerita mengenai bekas selebriti TV3 dahulu seperti Senator Ras Adi Barakzi, Maria Tengku Sabri, Teh Syuhada dan juga Ruhil Syafinas, dan pada siaran langsung Aziza Arifin dan juga Daud Suria Zainuddin telah dijemput sebagai pengacara untuk memeriahkan lagi acara pada hari tersebut. Bersama dengan ulang tahun ketiga. Itu dia antara coret-coretlah sepanjang 2022. Pastinya anda penonton Wanita Hari Ini, anda bersama dengan kami di Wanita Hari Ini kan setiap apa yang kami lakukan dan juga topik-topik yang kami bawakan. Ya, saya hampir lupa yang kita pada awal tahun ni kita orang bersiaran menggunakan mask. Ya, masih dah tak kenal kita bawa. Tak, bukan. Saya sebenarnya suka tahu masa tu sebab kalau anda nak tahu, kita make up separuh je. Kadang-kadang kita tak make up pun. Kita kadang-kadang kita pasang mula mata je ke ataupun kita tak pakai. Itulah kenangan-kenangan kami sebenarnya, orang kata asam garam kita. Dan anda penonton-penonton, setiap komen yang anda berikan, walaupun kadang-kadang tak berkesempatan oleh Kak Min kami nak reply ataupun adik Min kami nak reply, identiti Min dirahsiakan di TikTok ke, di Facebook ke ataupun di Instagram, tapi kami baca setiap komen-komen anda. Walaupun komen-komen anda itu kadang-kadang komen-komen apa sahaja yang anda kongsikan, kami ambil dan cuba dari masa ke semasa untuk memperbaiki program kami. Terus hantarkan komen kami, insya-Allah dari masa ke semasa, sesiapa sahaja yang akan terus meneraju program Wanita Hari Ini akan terus memperbaiki daripada masa ke semasa. Dah lalang Fiza cakap pasal komen ni, saya nak jugalah baca. Sila. Boleh ke? Okey, ini daripada Mastura Abdul Ghani. Kak Mastura ni dia memang setiap kali kita bersiaran memang dia tak pernah lepas peluang untuk komen. Okey, waalaikumsalam, dia jawab salam kita. Selamat tengah hari semuanya pada Wanita Hari Ini TV3 dan semuanya wanita di luar sana. Hari ini hari gembira saya. Hari terakhir 2022 ialah Sabtu 31 hari bulan 12 2022. Hari ini hari jadi saya ke-62 tahun. Selamat hari jadi Kak Mastura. Alhamdulillah, syukur diberi kesihatan yang baik bersama suami, anak-anak, cucu-cucu tersayang. Salam ceria dari saya untuk Fiza, Sugita. Nama saya tak ada. Okey, tak apa Fatin. Okey, macam ni Fatin. Ada kat komen lagi satu. Okey, Fatin Sugi, jom kita nyanyi. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mastura. Happy birthday to you. Semoga panjang umur, murah rezeki. Okey. Tapi kan dalam kalau kita lihat untuk tahun sepanjang belasan tahun program Wanita Hari Ini ni bersiaran, terajunya juga berbeza-beza. Jadi pembawakan setiap daripada personaliti ni mempunyai perwatakan dan yang juga berbeza. dan ideologinya juga berbeza-beza. Jadi dari masa ke semasa kami cuba untuk menjadi lebih santai, cuba untuk lebih berinteraksi dengan anda penonton-penonton dengan mendengar setiap komen-komen anda. Jadi kadang-kadang dalam masa-masa kita nak serius-serius tidak, kita nak sedih-sedih tidak, tu kadang-kadang ada masa kita tergelincir. Saya tahu dua rakan saya yang tergelincir sampai tidak ada orang kata perkataan untuk disebut. Ya, awak ke? kan? Siapa Sugi? Adalah rakan saya ni. Saya berdiri kat sini je lah. Tak tahu Saya dah left group. Okey. Apa kata kita saksikan bloopers pengacara WHI. Silakan. Sudah 15 tahun, kita pun insya-Allah akan bersama-sama dengan kumpulan Marhaban ni nanti. Okey. Sudah sampai di penghujung. Boleh ke nak masuk kumpulan Marhaban? Pasti gelakkan saya. Jangan gelakkan saya. Okey, kita dah sampai di penghujung siaran kita dan kita nak ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Terima kasih banyak-banyak. Half bila bukan segmen kau apalagi ambil peluang ke kau lah. Sambil menunggu Fiza dan juga Abdul, saya suka komen daripada Dia. Tidak perlu berlebihan, berikan kadar yang sama seperti apa yang kamu terima dari dia. Kerana orang yang Itu. Bagaimana nak buang rasa dendam? Apakah kesan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Tak ingat, Syam. Senyum. Ali. Anak orang kaya kampung. Mana Ali ni? Ali. Banyak lagi ke kuih yang ada? Banyak, Ali. Teruskan sini. Dah saya habiskan semua kuih kat sini.
Saya kan anak paling anak orang kaya kat kampung ni. Seronok saudari-saudari ni. Ali, terima kasih Ali. Kenapa gembira sangat sebab Ali nak beli ni? Ya. Okey. Ali. Ni Mimah macam mana pula? Ali, saya sebab Ali nak belanja penonton wanita hari ini. Sabar ya. Saya nak belanja semua penonton-penonton. Dan pelakon terbaik WHI jatuh kepada... Kita orang tak plan. Tak plan. Okey, tapi sebenarnya kan, kalau kita tengok, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana itu perkara yang kita tak jangka, yang dia jadi secara semula jadi. Kalau sebenarnya apa yang kami nak cuba bawakan di sini adalah, kalau kita gembira, kami nak kongsikan kegembiraan itu bersama dengan anda. Kalau kata kami sebab, dan kadang-kadang anda dalam kesedihan, kami juga merasai kesedihan tersebut. Jadi kita menyantuni anda mengikut keadaan anda masa. Tapi di TikTok kami juga perlu ucapkan terima kasih kerana dia mendapat capaian hampir 2 juta. Yang mana ramai dalam kalangan anda berkongsi dan juga komen-komen di situ yang mengatakan bahawa bila anda melihat kami tergelak gembira di anda tergelak kan, kita nak sebarkan happiness lah kan. Tapi saya nak buat penjelasan ke saya dan juga Fiza cuba yang terbaik untuk kita nak sampaikan sesuatu, tapi kita orang memang gagal menjadi pelakon. Tak boleh, kita tak berlakon. Jangan suruh. Jadi memang tak boleh. Sebab tu antara kita 5 orang, Sugi, Fahrin, Yana, diorang memang ada bakat berlakon. Kita orang ni mungkin merosakkan. Tak ada. Yang pasti dia akan pegang hidung dia untuk cuba berhenti. Sakit. Sebenarnya untuk elak pada gelak tu penonton, saya dah cuba tips. Kongsikan tips. Tak payah kan? Ini cara dia, betul. Dah cubit-cubit dah. Dah cubit-cubit dah picit-picit hidung, tapi dia gelak juga. Okey, kami nak ada di hujung tahun 2022 ni kerana anda nantikan siapa sebenarnya Ali ni. Kalau kita lihat di komen-komen TikTok, Instagram dan sebagainya, ramai yang nak tanya nak tahu siapa Ali. Jadi saya rasa kalau saya panggil Ali tak nak datang. Kalau Mima dengan Siti panggil, Ali akan datang. Okey, saya panggil. Mima panggil. Ali. Lain Ali hari ini. Ada pin dekat ni bahawa ini sebenarnya Ali ataupun Cik Kai kita sebenarnya Ali ni kami punya bidang terjun sebenarnya. Terbukti ya. Kenalkan diri Ali. Assalamualaikum semua penonton wanita hari ini. Saya Ali. Bukan. Saya Kai. Okey. Kai sebenarnya merupakan juruhias kami. Dan Ali, saya nak tanyalah, awak dah pilih ke Mimah dan Siti? Dah 31 Disember. Oh, kakak dah tukar. Awak tak mengikuti. Saya tak ikut drama ni lah. Okey. Tapi pastilah dengan Mimah ya. Ali, terima kasih Ali kerana awak juga turut membuat penonton-penonton wanita hari ini ketawa tak henti-henti. Inilah Ali sebenarnya. Terima kasih Ali. Okey, baik, dan pada anda yang bersama kami di pada 31 Disember ini, orang kata New Year's Eve. Terima kasih dan kami berharap anda meluangkan hari terakhir tahun 2022 ini dan hari-hari yang akan datang dengan penuh produktif dan cukup gembira. Dan pastinya untuk hujung tahun ini saya tak ada banyaklah harapkan terbaiklah untuk kita semua kan, lebih bahagia, lebih dimurahkan rezeki dan juga kita eratkan lagi silaturahim antara kami di wanita hari ini dan juga penonton-penonton. InsyaAllah. Saya bersyukur tentang apa saja yang telah pun berlaku di sepanjang tahun 2022 ini. Semoga kita dapat terus melalui kehidupan kita dengan lebih baik lagi dari masa ke semasa. Isnin nanti kami nak kongsikan kepada anda tentang jangkaan untuk tahun 2022 dan semoga setiap hari kita ini akan terus sempurna seperti yang dinyanyikan oleh rakan kita Alfian and Friend dengan lagunya Sempurna. Silakan. Selamat tahun baru.